Gunung Jerai sangat kaya dengan berbagai khazanah alam. Untuk muka bumi hutan simpan Gunung Jerai sendiri mempunyai ketinggian maksimal kurang lebih 1,220 meter dari aras paras laut yang terbina daripada batu-batu kuarsit dan granit. Kawasan di sebelah barat daya terbina daripada batu-batu granit dan menurut laporan kajian yang dibuat, kebanyakan adalah Muscovite granit. Ketinggian ini juga dengan secara tidak langsung telah membagikan kawasan hutan sekitarnya kepada 4 jenis. Itu bermula daripada bahagian bawah, Lowland Deep Trocape Forest di kawasan dari 305 meter daripada paras laut, kemudian Hill Deep Trocape Forest di kawasan 305 meter hingga 762 meter. Bahagian yang ketiga tertinggi ialah Upper Hill Deep Trocape Forest di kawasan 762 meter hingga 1667 meter, dan bahagian yang paling tertinggi ialah Ericaceous Forest di kawasan 1607 meter hingga 1217 meter. Hutan simpan Gunung Jerai meliputi kawasan seluas 8,676.36 hektar yang mewarisi keunikan hutan di mana ianya memiliki kesemua jenis hutan utama negara dalam satu hutan simpan. Keadaan ketinggian yang naik secara mendadak dari 5 meter hingga 1,200 meter beserta hujan tahunan sebanyak 357 cm membentuk kekayaan berbagai spesies tumbuh-tumbuhan yang berbeza berubah mengikut ketinggian. Pernah dianggapkan sebagai syurga ahli botani Paradise dari ahli laporan mutakhir hutan. Sebab ini mengandungi 192 spesies, 122 genera dan 50 keluarga tumbuh-tumbuhan. Hutan simpan Gunung Jerai dapat dibahagikan kepada 4 jenis hutan utama, iaitu Lowland Deep Trocape Forest terletak di kawasan yang kurang dari 305 meter aras paras laut yang meliputi sebahagian besar jenis kayu bermutu dan berpasaran. Lowland Deep Trocape terdiri daripada jenis meranti seperti meranti melantai, meranti pang, meranti tembaga dan meranti pipit. Selain itu, terdapat juga tumbuhan-tumbuhan seperti keruing, iaitu jenis keruing seperti keruing bulu, keruing mempelas, keruing gondol, keruing belimbing dan Capus grandi serta lain-lain. Terdapat juga jenis masawa, jenis merawan dan jenis gerutu-gerutu. Kumpulan bukan Deep Trocape merangkumi julutong, rengas, merbau, kempas, tualang dan lain-lain. Hill Deep Trocape Forest terletak pada ketinggian 305 meter hingga 762 meter, mengandungi jenis-jenis Deep Trocape seperti meranti seraya, palau kamus, meranti sarang kenai bukit dan jenis keruing. Sementara jenis bukan Deep Trocape meliputi mengkulang, kenondong dan lainnya. Upper Hill Deep Trocape Forest terletak di ketinggian 762 meter hingga 1,607 meter. Di kawasan ini tidak banyak ditumbuhi oleh jenis bermutu dan berpasaran kecuali daman minyak jenis conifers yang cukup bermutu dan berpasaran tinggi. Taburan jenis tanaman minyak katakan bermula pada ketinggian 762 meter dari aras paras laut. Lain-lain jenis conifers yang terdapat di kawasan ini ialah ekor kuda, podo cucuk atap dan podo bukit. Jenis Deep Trocape yang terdapat di sini ialah balau gunung dan meranti bukit. Sementara bukan Deep Trocape meliputi jenis bintagor, derung bukit, cinemaki dan lain-lain. Erosion Forest terletak pada ketinggian 1,607 meter hingga 1,217 meter yang dipenuhi oleh pokok-pokok bukan Deep Trocape terdiri daripada mendung, kelat, kandis, setumpul, medang, keruntum, mepening dan lain-lain. Selain itu, Gunung Jerai juga mempunyai kepelbagaian binatang liar. Jika anda bernasib baik, anda akan menemui monyet, beruk, babi hutan dan harimau kembang.
Selain itu, terdapat juga seperti kambing gurut, pelanduk dan tapir, walaupun sebenarnya diberitakan sangat jurang untuk dijumpai. Di samping itu, terdapat juga binatang-binatang seperti burung, berbagai jenis burung, termasuklah burung enggang yang tipikal di kawasan ini, dan kajian saintifik telah dijalankan oleh ahli-ahli sains berhubung masyarakat burung tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahagian berikutnya dalam kajian ini, iaitu signifikan Gunung Jerai dalam persejarahan Kedah. Okey, signifikannya kita dapat lihat dari segi lambang kemegahan Kedah. Okey, Gunung Jerai ini dia menjadi suatu kemegahan Kedah suatu ketika dahulu. Ini kerana Gunung Jerai ini terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Segala macam khazanah yang terdapat di Gunung Jerai ini dia menjadi warisan berzaman sejak dahulu kala sehinggalah ke masa kini. Dan salah satu signifikan Gunung Jerai kepada kerajaan Kedah Tua ialah disebabkan oleh fungsinya sebagai petunjuk pelayaran. Dari segi geografi, ketinggian Gunung Jerai yang mencapai 1217 meter dari paras laut ini menyebabkan ia mendapat julukan Mercu Tanda Kedah. Oleh sebab itu, puncak Gunung Jerai dia menjadi petunjuk pelayaran bagi kapal-kapal yang melalui jalan laut. Okey, apa bukti bahawa Gunung Jerai ini menjadi petunjuk pelayaran? Okay, Gunung Jerai is visible until a high mountain in Sumatra comes in view, which fact might suggest that signal fire has been kept burning on Jerai in former days to guide mariners sailing from Sumatra at night. Ini adalah catatan yang dibuat oleh Irby dalam lawatannya ke Gunung Jerai pada 1985. Okay, daripada kenyataan ini, kita dapat lihat bahawa Gunung Jerai menjadi petunjuk bagi pelaut. Oleh demikian, dengan menjadikan Gunung Jerai sebagai petanda, para pedagang, pelayar, pengembara, orang luar serta masyarakat setempat sendiri berkemampuan untuk mengetahui lokasi sesuatu tempat. Selain daripada itu, ia juga menjadi petunjuk arah dan penanda sesebuah lokasi, seperti daerah yang terletak di barat Gunung Jerai dan daerah Sik yang terletak di sebelah utara Gunung Jerai. Dalam pada itu, Gunung Jerai juga menyimpan sejarah asal-usul. Gunung Jerai dia merupakan warisan yang bernilai kerana ia memiliki nilai sejarah yang berharga. Misalnya, dalam hikayat Merom Mahawangsa mencatatkan bahawa seorang Raja Kedah yang pada mulanya merupakan wakil Maharaja Rom melaksanakan tugas yang diamanahkan bagi menyatukan puteri Raja Cina dan putera Rom. Tapi ketika sedang berlayar di lautan, bahtera mereka diserang oleh Garuda sehingga menyebabkan angkatannya terdampar di satu lokasi yang tidak diketahui di Kedah. Dan bertitik tolak daripada kejadian ini, Merom Mahawangsa telah pun mendirikan istana di bahagian timur Gunung Jerai dan menamakannya sebagai Kota Langkasuka. Baiklah, seterusnya Gunung Jerai menyimpan pelbagai khazanah sejarah dan antara kesan sejarah yang paling utama kita dapat lihat ialah melalui pengislaman Maharaja Dharmaraja oleh Syekh Abdullah pada 1136 Masihi. Dan kesan sejarah ini kita dapat lihat melalui tinggalan-tinggalan yang terdapat pada Gunung Jerai. Baiklah, Sultan Muzaffar Shah merupakan Sultan Kedah yang menerima Islam dari Syekh Abdullah dan pusat pentadbiran dan istananya terletak di Bukit Meriam. Dan untuk mengabdikan perasmian agama Islam di negeri ini, Sultan Muzaffar Shah berkenan untuk mendirikan sebuah masjid dengan menara yang tinggi di atas Gunung Jerai. Walau bagaimanapun, belum sempat masjid dan juga menara ini siap didirikan, Syekh Abdullah ni meninggal dunia semasa melihat orang bekerja dan jasadnya dikebumikan di atas Gunung Jerai, iaitu di Padang Tok Syekh. Jadi disebabkan itulah kita dapat lihat bahawa Gunung Jerai ini dia mempunyai kesan sejarah yang mendalam kerana banyak tinggalan sejarah yang terdapat di atas gunung ini. Baiklah, setakat itu saja pembentangan daripada saya. Bahagian berikutnya akan dibentangkan oleh orang seterusnya. Terima kasih. Saya akan sambung pula untuk bahagian signifikan dari segi mitos Gunung Jerai. Ada 4 mitos yang sering diceritakan oleh masyarakat setempat, iaitu Pokok Jerai, Tok Syekh, Batu Kapal dan juga Sang Gedembai. Tapi awak semua kena tahu, Pokok Jerai, Tok Syekh dan juga Batu Kapal adalah fakta sejarah yang telah disulamkan dengan mitos untuk menjadikan cerita itu lebih menarik untuk didengar oleh masyarakat. Pertama sekali, kita boleh cerita tentang Jerai. Okey, Jerai ni adalah sebuah pokok beringin yang tegak seperti pokok jejawi. Ada cerita-cerita lama yang mengatakan pokok Jerai itu menjadi tempat bercengkerama para dayang dan orang kayangan. Bercengkerama ni maksudnya bersuka-suka. Mungkin Gunung Jerai ni adalah shopping kompleks kot bagi orang kayangan barangkali. Kedua, Tok Syekh.
Tok Syekh ni secara fakta sejarahnya memang wujud seperti yang Ain cakap tadi. Tapi apa yang menjadikan cerita Tok Syekh ni mitos, ini kerana ada orang-orang sekitar yang katanya pernah nampak seorang syekh berjubah putih dan berjanggut panjang sedang bersolat di atas batu-bata runtuhan masjid dan menara di padang Tok Syekh. Di telaga Tok Syekh pula, ada juga mitos yang mengatakan minuman dalam telaga tu mampu menjadi penawar kepada pelbagai penyakit. Masa kami pergi Gunung Jerai hari tu, kami siap bawa tahu air dari telaga Tok Syekh tu. Ni buktinya. Ni bukan air mineral tau, ini air Tok Syekh. Tapi kami tak minum lagi lah, simpan je dulu. Yang ketiga, batu kapal. Di Gunung Jerai ni ada sebuah batu besar berbentuk kapal yang dipanggil sebagai batu kapal. Mengikut cerita masyarakat setempat, kapal itu telah disumpah oleh Sang Kedembai menjadi batu. Kejap, siapa Sang Kedembai ni? Kejap lagi saya terang. Berbalik pada batu kapal tadi, ada juga yang menyatakan buluh-buluh yang ada pada bulutan kapal tu adalah buluh perindu tetapi disembunyikan dan tidak boleh dilihat menggunakan mata kasar. Di batu kapal ini juga kawan-kawan ada cerita lagi. Ada satu deretan kolam kecil yang sambung-menyambung yang kita panggil sebagai alun naga. Kenapa dipanggil alun naga? Katanya lah kan, kolam tu tempat naga berberak dari sebuah kolam ke sebuah kolam. Apa pendapat korang tentang mitos ni? Akhir sekali, Sang Kedembai. Kalau kita bercakap tentang Sang Kedembai ni kan, ada yang kata Sang Kelembai, ada yang kata Sang Kedembai. Tapi rata-rata orang di kawasan Gunung Jerai ni, dia menggelar sebagai Sang Kedembai. Jadi kita kena ikutlah, kita kena sebut sebagai Sang Kedembai. Bila kita pergi ke Gunung Jerai ni, kita akan nampak batu-batu yang menyerupai ikan, buaya, gajah dan juga harimau. Ada yang kata semua batu tu telah disumpah oleh Sang Kedembai yang sangat terkenal dengan lidahnya yang lantang, suka menyumpah apa sahaja menjadi batu. Mitos Sang Kedembai ni sangat famous tau dekat Gunung Jerai. Sampaikan ada masyarakat setempat yang akan berpesan untuk kita jaga tutur percakapan kita sebelum kita masuk ke Gunung Jerai. Kalau tak jaga, kena sumpah lah dengan Sang Kedembai jadi batu. Jadi, kenapa boleh wujudnya mitos dalam sejarah Gunung Jerai ni? Okey, yang pertama atas sebab pantang larang masyarakat setempat. Dari segi sosial, orang zaman dulu akan menggembar-gemburkan cerita untuk menakut-nakutkan orang supaya mereka tidak membuat kerosakan pada khazanah warisan yang terdapat di Gunung Jerai. Yang kedua, menerangkan asal-usul bangsa atau individu dengan mengagung-agungkan wira yang dihayalkan bagi memperingati sosok individu itu sehingga masa kini. Sebagai contoh, Mero Mahawangsa, Tok Syekh dan sebagainya. Yang ketiga pula, membawa kepada kepelbagaian versi historiografi untuk disesuaikan mengikut penceritaan masyarakat setempat dan perkara tersebut akan mendorong kepada pelbagai kisah-kisah yang menarik untuk diingati. Namun, kemunculan mitos dan legenda ini seringkali menimbulkan percanggahan fakta dalam sejarah. Jadinya, Ahmad Adam menegaskan bahawa menjadi tanggungjawab sejarawan untuk menapis dan mengenal pasti mitos yang mempunyai makna terselindung. Itu sahaja daripada saya pas kepada orang seterusnya. Assalamualaikum, saya Natasha Azira binti Azhar, nombor matrik 284579. Okey, antara langkah yang boleh diambil oleh setiap pihak dalam melestarikan Gunung Jerai adalah dengan memperuntukkan bajet khas daripada pihak kerajaan untuk memelihara bangunan tersebut. Hal ini dapat diberikan penekanan dalam peruntukan bajet berkenaan dengan dana kerajaan untuk memelihara serta memelihara bangunan bersejarah itu. Dengan adanya aktiviti naik taraf terhadap Gunung Jerai, maka perkara ini dapat menarik perhatian orang ramai untuk berkunjung ke tempat tersebut. Penyediaan kemudahan seperti tempat rehat, kedai makan dan sebagainya dapat memudahkan khalayak untuk berkunjung ke tempat tersebut. Seterusnya, kerajaan haruslah memberi galakan kepada syarikat swasta untuk sama-sama membantu negara dalam memelihara serta memelihara bangunan-bangunan bersejarah
Kerajaan juga boleh menyediakan faedah terhadap syarikat swasta yang membantu dalam mengekalkan warisan bersejarah seperti Gunung Jerai. Okey, perkara ni secara tak langsung dapat membantu ke arah pelestarian Gunung Jerai yang lebih baik pada masa akan datang. Di samping itu, aktiviti mempromosikan Gunung Jerai sebagai salah satu daya tarikan bagi aktiviti pelancongan juga harus dilakukan kerana ianya berpotensi untuk muncul sebagai syurga sukan luncur udara bukan sahaja di negara ini, malah juga di peringkat antarabangsa. Kawasan ini juga mempunyai pelbagai ciri unik, antaranya ialah pemandangan sawah padi, kepelbagaian flora dan fauna dan juga sisi hutan yang menghijau serta lokasi yang menarik untuk melihat matahari terbenam. Okey, hanya memakan masa kira-kira perjalanan dalam setengah jam dari kaki gunung dan seharusnya menjadi lokasi wajib untuk dikunjungi penggemar sukan luncur udara. Dengan ketinggian 2,200 kaki, Gunung Jerai juga merupakan tempat luncur yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Selain itu, hutan lipur Gunung Jerai juga agak istimewa kerana kewujudannya terletak di Gunung Jerai dan merupakan destinasi pelancongan tanah tinggi yang utama di mana disenaraikan oleh Lembaga Penggalakan Pelancongan Negara sebagai tempat untuk pendakian. Berhampiran dengan kawasan peranginan ini terdapat juga tempat-tempat yang mempunyai mitos dan catatan sejarah seperti Perigi Tok Syekh, Sejadah Tok Syekh dan juga Batu Kapal. Di sini juga terdapat denai hutan yang menghubungkan kawasan Gunung Jerai, resort di puncak gunung dan juga denai menuju ke rekreasi Titi Hayun. Di pintu masuk utama pula terdapat sebuah muzium perhutanan negeri Kedah yang mempamerkan pelbagai khazanah dan juga maklumat perhutanan. Hal ini membuatkan para pengunjung dapat menimba ilmu dan juga mendapat banyak pengetahuan yang baru berkenaan dengan Gunung Jerai. Bagi pihak universiti ataupun sekolah, mereka haruslah mengadakan lawatan sambil belajar ke program ataupun ke tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Malaysia, contohnya seperti Gunung Jerai. Dengan adanya program ini, ramai pengunjung akan berkunjung ke tempat bersejarah dan perkara ini akan membuatkan sesuatu tempat tu lebih dikenali. Okey, perkara ini dapat kita lihat sebagai contoh Gunung Jerai. Jika ramai pengunjung datang ke tempat tersebut, maka yuran akan dikenakan oleh tempat tersebut untuk memelihara ataupun memelihara bangunan mereka. Jadi semakin ramai pengunjung yang datang, maka semakin stabil sumber kewangan mereka untuk menguruskan sesuatu bangunan dan tempat bersejarah tersebut. Peranan media massa juga penting dalam melestarikan warisan di negara kita. Sebagai contoh, syarikat-syarikat produksi digalakkan untuk membuat dokumentari khas berkaitan dengan Gunung Jerai. Perkara ni dapat secara tidak langsung dapat memperkenalkan Gunung Jerai sebagai tempat bersejarah yang ada dekat Malaysia kepada khalayak ramai. Dalam dokumentari itu juga kita boleh menyiarkan keindahan tempat bersejarah yang ada di Gunung Jerai. Perkara ni dapat menyingkap sejarah di sebalik wujudnya sesuatu perkara. Sebenarnya dapat menambah maklumat kepada orang awam berkaitan dengan Gunung Jerai bagi mereka yang masih belum tahu ataupun masih kurang faham. Akhir sekali, Kementerian Pelancongan juga harus memainkan peranan yang penting dalam melestarikan warisan negara kita. Seperti contoh, pakej pelancongan daripada Kementerian Pelancongan harus menjadikan tempat bersejarah sebagai salah satu lokasi yang perlu dituju oleh pelancong. Sebagai contoh, Gunung Jerai. Okey, ejen-ejen pelancongan perlu memasukkan tempat bersejarah seperti Gunung Jerai sebagai salah satu pakej pelancongan mereka. Perkara ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelancong daripada luar untuk mengetahui tentang sejarah negara kita iaitu Malaysia dan juga dapat menambahkan lagi sumber pendapatan negara kita dalam bidang pelancongan.